Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita dalam Mutammimah Ajrumiyah. Jadi kita dah sampai topik kepada babul i'rabi wal bina. Jadi i'rab kita dah baca kan. Okay, jadi kita sambung kepada wa mabniyun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidi salihin fid darain amin ila an qala wa mabniyun wa huwa far'u wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi awamil dakhilati alayhi kamadmarati. Okay, jadi mabniyu dan mabni maksudnya ini bahagian yang kedua iaitu first i'rab kan mu'rab. Yang kedua dia membincangkan tentang isim mabni pula. Okay. Wahwa dan dia mabni ialah far'u, dia tu furu'. Maksudnya asal isim ialah mu'rab. Okay, sekiranya datang dalam bentuk mabni maka dia tu dikategorikan far'u. Okay, cabang, bukan asal lah. Al-far'u tu lawan kepada asal. Okay. Wahwa ma la yataghayyaru, wahwa kembali pada mabni ialah ma sesuatu yang la yataghayyaru, tidak berubah, akhiruhu akhirnya kembali kepada ma. Okay. Disababi dengan sebab awamili dakhilati, amil-amil ataupun faktor-faktor yang masuk alaihi ke atasnya ma tersebut. Contoh kamadmarati seperti dhamir. Okay. Madmarat jamak kepada madmar. Wa asma'il syarti, dan isim-isim syarat. Alright, macam main, ma, izma, haithuma. Okay. Wa asma'il istifhami dan isim istifham. Okay. Wa asma'il isyarati, isim isyarat. Wa asma'il af'ali dan isim fa'al. Isim fa'al macam amin. Right. Wa asma'il mawsulati dan isim-isim mawsul macam alladhi, alladzina, alladzani dan sebagainya. Kemudian dia kata faminhu ma yubna ala sukuni. Jadi sebahagian daripada hu kembali pada mabni. Sebahagian pada mabni ma sesuatu yang yubna dimabnikan ke ala sukun, ke atas baris sukun. Contohnya macam kam. Okay, kam ni contoh untuk istifham. Alright, sini wa minhu ma yubna ala al-fatahi, dan sebahagiannya lagi di sesuatu yang mabni ke atas baris fathah. Contoh macam aina. Wa minhu, dan sebahagiannya lagi ma yubna sesuatu isim mabni yang mabni ke atas baris kasrah. Contohnya amsi isim maksud dia semalam kan. Wa minhu, dan sebahagiannya lagi ma yubna sesuatu yang dimabnikan ke atas baris dhamma haitsu. Okay. Wal aslu fil mabni ayyubna ala sukuni. Jadi antara keempat-empat baris yang dinyatakan ni, apakah di kalangan mereka yang paling asal? Maksudnya paksi mereka ialah siapa? Sukun. Okay. Kemudian wal fi'lu darbani. Fa'al dua bahagian iaitu mabniyun wa huwal aslu. Jadi fa'al dua bahagian juga iaitu mabni wa huwal aslu, dan asal dan mabni tersebut ialah asal kerana sebab dia kata, maksudnya kalau bila dia sebut isim kan, asal isim apa? Mu'rab. Tapi kalau fa'al pula dia sebaliknya, bahkan mereka asal fa'al ialah mabni. Okay. Habis. Kemudian dia kata mabniyun wa wal aslu wa mu'rabun wa huwa far'u. Dan fa'al juga, maksudnya bahagian kedua ialah mu'rab. Wa huwa, dan mu'rab pada fa'al ialah far'u, dia tu furu', cabang. Okay. Wal mabniyu naw'ani, dan mabni ada dua bahagian. Okay. Iaitu ahaduhuma, salah satu daripada kedua naw'an tersebut,
Al-fi'lul madhi wa bina'uhu 'ala al-fathi. Okay, jadi yang pertama, salah satu pada mabni, iaitu fi'il madhi. Okay, ini yang pertama lah. Wa bina'uhu, dan mabninya fi'il madhi tersebut 'ala al-fathi, ke atas baris fathah. Illa idza ittasala bihi wawul jama'ati fayudammu. Okay, melainkan, maksudnya asal fi'il madhi ialah mabni ala fathi, melainkan apabila bersambungnya bihi dengan fi'il mudhari' tersebut oleh wawul jama'ah, wawul jama' yang merujuk kepada hum. Alright, merujuk kepada hum je lah kan. Fayudammu, lalu didommahkan akhir fi'il madhi tersebut. Okay, ataupun ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin, ataupun bersambung dengan apa, dengannya fi'il madhi itu dhamiru raf'in, dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' maksud dhamir fa'il lah. Okay, ataupun naib fa'il mutaharrikin yang berbaris oleh dhamir tersebut. Fayuskanu, lalu disukunkan fi'il madhi itu, jadilah contoh darabtu atau darabta. Tu untuk mewakili ana, ta mewakili anta, ti mewakili anti, dan sebagainya, antuma, dan seterusnya lah. Wa darabna mewakili nahnu. Habis. Jadi ini yang pertama, fi'il bahagian yang mabni. Kemudian bahagian yang kedua, wasani al-fi'lul amru wa bina'uhu 'ala sukuni. Dan yang kedua, bahagian mabni ialah fi'il amr wa bina'uhu, dan mabninya fi'il amr tersebut ala sukuni, ke atas baris sukun. Nahwu, contoh idrib. Okay, wadribna. Habis. Jadi idrib untuk contoh apa, merujuk kepada dhamir anta kan. Idribna untuk wazan antunna. Okay. Kemudian kita sambung, dia kata fi'il amar tersebut dia mabni ala sukun. Alright. Cumanya apabila dia kata ada keadaan yang lain, maksudnya dia bukan mabni ala sukun, iaitu illa idza tasala bihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in mudzakkarin au dhamirul muannatsati mukhatabati. Okay, maksudnya asal fi'il amar ialah sukun selama dia tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, jama' ataupun muannas mukhatabah. Okay, namun apabila bersambung bihi, kembali kepada fi'il amar tersebut oleh siapa? Dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah ini merujuk kepada alif lah, dengan maksud antuma. Okay. Ataupun dhamir jama' merujuk kepada antum. Right. Dhamir antum, waw. Okay. Ataupun dhamir muannas mukhatab yang mewakili anti. Itu ya mukhatabah lah. Alright. Fa'ala, maka ketika fi'il amar tersebut bersambung dhamir tasniyah, waw, alif dan ya ni, dhamir-dhamir ni, maka dia tu fa'ala mabni ke atas hazfin nun, hazaf nun. Okay, sebab dia kategori af'alul khamsah. Nahu, contoh idribu, wadribi. Okay, jadi alif ni mewakili dhamir tasniyah, waw dhamir jama' mudzakkar. Alright, ya mewakili dhamir mukhatabah, muannas mukhatabah. Kemudian wa illa, dan keadaan yang selain sukun juga ialah wa illa al-mu'tallu fa'ala hazfi harfil illati. Melainkan pada keadaan mu'tal, maksudnya dia tidak mabni ke atas sukun, maka dia mabni atas apa? Dia mabni ke atas hazaf huruf illah. Okay. Ya, maksudnya dia maksudkan mu'tal kat sini dengan maksud mu'tal akhir. Okay. Yang mu'tal akhir siapa je? Fi'il naqis, lafif, apa dia? Mafruq. Okay. Dan juga lafif makrun.
Okay, ketiga-tiga fi'il ni semua dia punya dia mu'tal akhir dia. Contohnya nahu ikhsha, waghzu, warmi. Okay, asalnya ialah ikhsha ada alif kan, alif maksurah. Waghzu asalnya ada waw, irmi ada ya. Namun dipadam apabila dia datang dalam fi'il amar. Kemudian kita sambung pada mu'rab pula. Kata wal mu'rabu min al-af'ali al-fi'l al-mudhari'. Okay, jadi mu'rab daripada fi'il ialah fi'il mudhari'. Bisyarti an la yattasila bihi nunil inasi wala nun taukid mubasyarati nahwu yadribu wa yakhsha. Okay, jadi syarat dia ialah mestilah tidak. Okay, jadi bila asal Allah ni ialah an la yattasila. Okay, ataupun kita takwilkan masdar kan, Allah yattasila. Bila la kita nak tukar kepada isim, kita tukar kepada adamu. Okay, lepas tu ittisali, tidak bersambung. Okay, sebenarnya dengan syarat tidak bersambung bihi dengannya fi'il mudhari' tersebut oleh nun inas wala nunu, dan tidak juga nun taukid yang mubasyarah. Nun inas ni mewakili hunna dengan antunna. Alright, nun taukid macam biasalah, nun taukid khafifah dengan nun taukid sakilah. Nahu contoh yadribu wa yakhsha. Jadi contoh yadribu ni untuk yang zahir dia punya baris belakang dia. Yakhsha untuk yang secara takdiran. Okay, kiranya ni takdiran. Kalau yang ni lafzan secara lafaz, maksudnya nyata dia punya perubahan akhir. Kemudian fa'ini tasalat bihi nunul inafi buniya ma'aha ala sukuni nahu. Maka sekiranya bersambung bihi dengannya fi'il mudhari' tersebut oleh nun perempuan. Nun inas ni hun jamak yang perempuan tu lah. Bunyan nescaya fi'il mudhari' tersebut dimabnikan bersamanya bersama nun inas tersebut ala sukuni ke atas baris sukun. Nahu contoh wal walidatu yurdi'na auladahunna. Okay, jadi syahid kita dekat sini ialah yurdi'na, yang dia merujuk kepada hunna kembali kepada walidat. Maksudnya nun ni dhamir lah kan, cumanya yang hunna ni untuk dia punya merujuk kepada hunna, tapi dhamir dia ialah nun ni kembali kepada walidat. Mereka perempuan menyusukan anak-anak mereka. Okay, kemudian wa ini tasala bihi nun taukid mubasyarati, sekiranya bersambung bihi dengannya fi'il mudhari' tersebut oleh nun taukid mubasyarah. Alright, kenapa dia masukkan mubasyarah? Untuk mengeluarkan makna yang tidak secara langsung. Contoh macam fi'il mudhari' macam fi'il mudhari' tasniyah. Maksudnya ada dhamir alif kan, dhamir tasniyah, lepas tu dengan nun taukid. Jadi bila berlakunya keadaan tersebut, ya fa'ala ni kan, campur nun taukid, jadi dia tidak secara langsung lah, sebab ada alif tersebut. Habis, cuma kita adalah cerita kat sini. Okay, jadi mana tadi? Bunyinya dimabnikan ke atas baris fathah. Nahu contoh la yusjananna. Di syahid kita yusjananna. Okay, asalnya yasjunu. Fi'il mudhari' kan sekiranya tak masuk apa-apa dia marfu' kan. Yusjanu. Yusjanu. Tapi disebabkan masuk je nun taukid, nun yang selepas jim tersebut berbaris fathah.
Kemudian wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahatihi al-isma. Okay, sesungguhnya di-mu'rabkan ataupun di-i'rab. Dan kita hukumkan dia sebagai mu'rab kerana serupanya fa'il mudhari' tersebut. Ia kembali pada mudhari'. Al-isma akan isim. Maksudnya mereka serupa tu dari sudut apa? Maksudnya dia ada perubahan akhir. Dia baris fathah, boleh baris dhamma dan boleh jazam. Okay, maksudnya dia ada hukum-hukum lah kalau masuknya amil kepada fa'il mudhari' tersebut. Kemudian dia kata wa ammal hurufu, adapun huruf. Okay, jadi kita dah masuk kepada kalimat yang ketiga iaitu huruf. Mabniyatun kulluha, jadi huruf semuanya mabni. Kulluha kembali pada huruf. Habis. Kita sambung kepada topik yang baru pula. Babu ma'rifati alamati arabi, jadi bab mengenali alamat-alamat i'rab. I'rab yang itulah rafa', nasab, khafad, jazam tu. Jadi dia kata li rafi'i arba'u alamatin. Jadi rafa' memiliki arba'u alamatin, 4 alamat, 4 tanda, iaitu ad-dhammatu dhamma wa hiya al-aslu, dan dia ialah asal. Maksudnya asal pada tanda rafa' lah. Wal wawu dan waw, wal alifu dan alif, wal nun dan nun. Okay, jadi dhamma untuk isim mufrad. Dia dah sebut dah dekat bawah tu. Dia kata wahia, dan dia, hiya yang mana? Iaitu hiya kembali pada start daripada waw sampai nun. Okay. Dan hiya naibatun ani dhammati, ganti daripada dhamma. Okay, dia sebagai pengganti je lah. Yang di mana asalnya ialah dhamma. Fa'amma dhammatu, adapun dhamma, fatakunu alamat raf'i fi arba'ati mawadi'a. Okay, adapun dhamma, maka fatakunu, jadi dhamma tersebut sebagai tanda rafa' fi arba'ati, pada 4 tempat. Iaitu fil ismil mufradi. Okay, munsarifan kana aw ghaira munsarifin. Alright. Yang pertama pada isim mufrad yang munsarifan. Maksudnya sama ada dia munsarif ataupun tidak munsarif. Munsarif ni maksudnya bukan ismul ladzi yang sarif. Alright. Jadi boleh baris tanwin dan juga baris kasrah. Jadi kalau kita nak tengok mamnu' minas sarf, boleh tengok dekat video saya yang lalu dekat matan jurumiyah, dekat tajuk ismul ladzi la yansarif. Okay. So daripada situ boleh tahulah apa dia ismul ladzi la yansarif. Daripada video tu saya ada terangkan secara detail. Kemudian jadi contoh dia nahu qala Allahu wa idh qala Ibrahimu wa idh qala Musa. Okay. Jadi lafaz Allah sini, lafzul jalalah, merujuk kepada isim mufrad yang munsharif, yang boleh baris dia bukan ismul ladzi yang sharif. Okay. Jadi Ibrahim mewakili kepada ghaira munsharif, yang tidak yang tidak boleh baris tanwin kan. Okay, jadi Ibrahim ni dia mamnu' minas sarf kategori yang mana, iaitu alam campur dengan ajami. Okay, jadi Ibrahim alaihissalam dia kategori nama manusia lah kan, nama Nabi kita alaihissalam. Okay, dan dia juga ajami. Ajami maksudnya bukan bangsa Arab. Alright. Jadi apabila berhimpunnya dua furu' yang far'iyyah ni, dua illah far'iyyah, jadi maka berlakulah ismul ladzi la yansarif. Alright. Kemudian dia kata Musa. Okay, jadi contoh untuk Musa ni ialah untuk
Okay, jadi lafaz Allah ni munsharif yang takdir lafzan yang dari sudut lafaz kita nampak. Ya, jadi Musa ni untuk takdiran sebab kita tak nampak dia punya baris domah dia kerana Musa alif tu tidak boleh terima baris. Okay. Kemudian kita sambung. Wa fi jam'i taksiri, dan domah juga berlaku kepada tempat apa lagi? Yang kedua, pada jamak taksir sama ada dia tu munsharif ataupun tidak munsharif. Dia kata munsharifan kan atau ghair munsharifin. Okay. Nahu contoh qala ashabu Musa wa masakinu taradawnaha wa min ayatihi al-jawari. Okay. Jadi mana tadi? Okay. Qala ashabu. Jadi ashabu dhammah tu lah, jamak taksir kan. Kemudian masakin. Okay, jadi masakin ni untuk yang ashab ni mewakili munsharif yang boleh baris tanwin dan kasrah. Masakin ni kategori ghairu munsharif. Yang mana? Iaitu yang masakin dia kategori ismul lazim yang sharif pada sighah muntaha jumu'. Alright. Kemudian wa min ayatihi al-jawari. Jawari ni mungkin disebabkan saya rasa ada ya kot. Tak sure. Tapi mungkin dia maksudkan secara takdir. Alright. Kemudian yang ketiga, fi jam'il muannasis salimi wa ma humila alaihi. Okay. Jadi dia kata yang berlaku dhammah juga pada jamak muannas salim dan apa yang humila yang ditanggung alaihi ke atas jamak muannas salim. Contohnya macam idza ja'akal mu'minatu. Okay. Jadi mu'minat mu'minat jamak muannas salim. Kemudian wa ulatu ahmali. Ulatu ahmali. Jadi ulatu dia mahumila. Okay, isim yang ditanggungkan ke atas jamak muannas salim. Maksudnya dia bukan 100% jamak muannas salim. Dia macam isim mulhaq tu. Okay, yang dia mengikuti hukum jamak muannas salim. Okay, habis. Kemudian wa fil fi'li mudhari' alladhi lam yattasib bi akhirihi syai'un. Okay, berlaku juga dhammah, iaitu ini yang keberapa ni? Jadi pertama, kedua, tiga dan keempat. Cukuplah arba'ati mawadhi'. Okay, yang keempat ialah fi jam'i pada fil fi'li pada fi'il mudhari' yang lam yattasib tidak bersambung bi akhirihi dengan akhirnya fi'il mudhari' tersebut syai'un oleh sesuatu pun. Lahu contoh narfa'u darajatin man nasha'u. Okay, narfa'u dhammah. Okay, wallahu yad'u. Jadi ini ila daris salami mewakili untuk takdir. Okay, sebab lifiqal yang tak boleh letak dhammah dekat waw tu kerana berat kan. Yarfa'u untuk lafzan nyata. Kita masuk kepada tanda yang kedua, tanda rafa' iaitu waw. Kata ammal waw fatakunu alamat rafa'i fi mawdi'aini. Dia kata ada pun waw, jadi waw tersebut sebagai tanda rafa' pada dua tempat. Okay, yang pertama fi jam'i mudzakkari salimi, pada jamak mudzakkar salim, wa ma humila dan apa yang ditanggung ke atasnya jamak mudzakkar salim. Maksudnya mulhaq lah. Isim mulhaq yang dia tu bukan jamak mudzakkar salim tapi dia mengikuti tanda ataupun mengikuti hukum jamak mudzakkar salim. Contoh fi nahwu wa yawma idzin yafrahul mu'minuna. Okay, jadi kita punya mana? Ni dia. Mu'minun, syahid kita.
Wa iyyakum minkum 'ishruna. Jadi 'ishruna dia ni bukan jamak muzakkar salim kan, bukan merujuk kepada lelaki, tapi 'ishruna dia ambil hukum. Kiranya ma humila ni mulhaq, isim mulhaq yang mengikuti hukum jamak muzakkar salim. Alright. Kemudian yang kedua, fil asma'i sittati, dan isim-isim yang sittah, isim 6. Ada sebahagian tempat dia sebut asma'ul khamsati, isim-isim yang 5. Okey. Dia kata wa fil asma'i sittati wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, zumalin. Okey. Jadi mana-mana je lah. Nahu contoh, tak silap saya hanuka dia maksud apa? Dia kata dia ma yustaqbahu zikruhu, perkara yang keji untuk disebut, dia anggap keji ataupun dia anggap kotor, ataupun ada sebahagian lain dia menyatakan makna hanu tu ialah faraj, kemaluan. Okay. Alright, kita sambung. Mana tadi? Jadi abuka, bapa kamu, akhuka, saudara, hamuka, mertua, maksudnya mentua. Kemudian fuka, fu tu asalnya famun kan. Okay. Fuka, mulut, hanu, faraj, zu malin, zu yang mempunyai, malin harta. Nahu contoh, qala abuhum, telah berkata oleh bapa mereka. Okay, abu itulah asma'u sita ataupun asma'u khamsah. Okay, dia marfu dengan waw. Okay, iz qalu li yusufu la yusufu wa akhuhu. Okay, ini syahid kita. Kemudian waja'a hamuka wa hadha fuka wa hanuka wa innahu ladhu ilmin. Okay, dia habis. Kemudian jadi ada dua tempat je lah untuk waw, iaitu jamak muzakkar salim dengan pada asma'ul sittah. Kemudian kita sambung. Ammal alifu, adapun alif, kata fatakunu alamatan li raf'i fil musanna wa ma humila alaihi. Dia alif jadi sebagai tanda untuk rafa' pada musanna dan apa yang ditanggung ke atas musanna. Maksudnya isim mulhaq dengan musanna lah yang ikut hukum musanna. Nahu contoh, qala rajulani, telah berkata oleh dua orang lelaki kan. Lepas tu inna iddatash syuhuri indallahi 12. Ni dia 12. Di apa lagi, fanfajarat min husnata asyaratan. Okay, walaupun dia lafaz ni sebenarnya bukanlah musanna, namun dia ambil hukum musanna. Okay, habis. Jadi dia ada satu tempat je lah. Alright, kemudian sambung. Wa amman nunu fatakun alamatan lirraf'i fil fi'li mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Jadi nun jadi sebagai tanda untuk rafa' pada fi'il mudhari' yang bersambung bihi dengannya fi'il mudhari' tersebut oleh dhamir tasniyah. Dhamir apa? Merujuk kepada dua orang tu lah kan, huma dengan betul antuma kan. Nahu contoh, wan najmu wasyajaru yasjudani. Okay, itu satu. Kemudian ataupun bersambung dengan dia fi'il mudhari' tersebut dhamir muzakkar, dhamiru jam'i muzakkaru. Okay, muzakkaru na'at kepada dhamiru jam'i muzakkaru. Ataupun boleh je kita buat idhafah dhamiru jam'i muzakkari. Nahu contoh ialah okay. Contoh attabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Okay, ini syawahid kita. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ini pun sama. Walladzina yu'minuna bil ghaibi, syawahid kita yu'minuna. Kemudian ataupun dhamirul muannasati mukhatabati, dhamir muannas mukhatab. Okay,
maksudnya bersambung dengan dhamir fi'il mudhari' tersebut, dhamir muannas mukhatabah iaitu ya. Right. Nahwu qalu ata'jabina min amrillahi. Syahid kita ialah yang ni. Ta'jabina dia merujuk kepada dhamir anti lah kan. Habis di ya tersebut ya mukhatabah, muannas mukhatabah, jadi fi'il yang bersambung ketiga-tiga domain ni maka dia rafa' dengan nun. Habis kemudian kita baca lagi sikit. Walin nasbi, dan nasab khamsu alamati memiliki 5 tanda. Okay. Yang pertama al-fathatu, fathah wahyal asl, dan dia ialah asal. Wal alifu alif, wal kasratu kasra, wal ya'u ya, wa hazfun nuni hazaf nun. Wahya, dan ke berapa tu? 1, 2, 3, 4. Keempat-empat yang belakang ini naibatun, ganti daripada fathah, anil fathati. Fa'amal fathatu fatakun alamatan nasbi fi salasati mawadi'am. Adapun fathah, jadilah fathah tersebut sebagai tanda untuk nasab pada 3 tempat. Alright. Yang pertama fil ismi mufrad munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Okay, jadi pada isim mufrad sama ada itu munsharif ataupun tidak, ghairu munsharif maksudnya ismul ladzi yansharif. Contoh wattaqullaha, jadi wattaqullaha mewakili munsharif dan dia mewakili secara lafzan. Okay, maksudnya dari segi lafaznya nampak dia punya baris fathah. Wa wahabna lahu ishaq wa yaquba. Jadi ishaq dengan Yaqub mewakili contoh yang ghairu munsharif, ismul ladzi la yansharif kan. Kategori apa tu? Iaitu mereka berdua alam campur ajami. Alright, dia ada 2 ilah far'iyah iaitu alam ajami. Jadi mereka berdua tidak boleh berbaris kasrah, tapi untuk fathah tak ada masalah. Kemudian wa idh wa'adna Musa untuk mewakili takdiran. Kemudian yang kedua wa fi jam'i taksiri, pada jamak taksir munsharifan, yang munsharifan kan awal munsharifin, sama ada dia tu boleh baris munsharif ataupun tidak ghairu munsharif. Nahu contoh wataral jibal. Okay, jibal jamak kepada jabal. Lepas tu dia juga mewakili kepada lafzan munsharif. Wa'adakumullahu maghanima. Maghanima mewakili ghairu munsharif, iaitu kategori sighah mutahajjumu. Okay, kathiratan wa ankihul ayama. Okay, ayama untuk takdiran. Habis. Kemudian yang ketiga wa fil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Okay. Dan yang ketiga pada fa'il mudhari', maksudnya baris fathah berlaku pada fa'il mudhari'. Idza, apabila dakhala masuk alaihi, ke atasnya fa'il mudhari' tersebut nasibun amil nasab, iaitu anlankan idza itu kan. Idzan walam yatasih, tidak bersambung bi akhirih, pada akhirnya fa'il mudhari' tersebut sesuatu pun. So, yang tak ada dhamir alif waw ya tu lah, tak ada dhamir tasniyah, dhamir jamak ataupun ya mukhatabah. Nahu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi fokus kita ialah yanala, dia mansub dengan fathah. Ammal alifu fatakun alamatan nasbi fil asma'i sittati. Adapun alif, maka jadi alif tersebut sebagai tanda nasab pada isim-isim yang 5 nahu. Okay, jadi saya setakat ini saja. Summa qala wa ammal alifu fatakun alamatan nasbi fil asma'i sittati wallahu ta'ala alam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.